Baik kelas, jadi hari ini kita akan belajar tentang peristiwa 13 Mei 1969. Sekarang mana kita tu? Ni dia. Okay. Mari kita lihat sama-sama. Peristiwa berdarah pada 13 Mei 1969 merupakan rusuhan kaum paling dahsyat. Perlu dijadikan pengajaran bagi betapa pentingnya masyarakat berbilang kaum di negara ini untuk terus bersatu padu dan hidup dalam harmoni. Prof. Datuk Dr. Teo Kok Siong merupakan seorang ternama dari Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia berpendapat bahawa pengajaran daripada peristiwa 50 tahun lepas itu penting bukan untuk rakyat sahaja dari segi kerukunan namun bagi meningkatkan kemajuan negara. Jadi, apakah yang berlaku ketika peristiwa perit yang berlaku di Malaysia ini? Pada tahun 1969, peristiwa 13 Mei merupakan insiden rusuhan kaum yang berlaku dan merupakan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Tragedi ini telah meragut nyawa orang tersayang serta harta benda dan mempunyai kaitan yang kukuh dengan pilihan raya umum 10 Mei 1969 menjadikannya satu titik hitam dalam sejarah negara Malaysia. Negara ini dipecah perintah melalui dasar pengelompokan etnik sehingga terpisah identiti sosio-budaya yang digunakan oleh penjajah British. Orang India menetap di ladang-ladang getah, orang Cina di kawasan Lompong Bijih dan Pekan-Pekan, manakala orang Melayu terpuruk di kampung. Apabila Jepun membantai etnik Cina dan mengubah kempetai dan tekikan dari bangsa Melayu, penjajahan Jepun telah semakin melebarkan jurang sosio-budaya, menghancurkan integrasi antara kaum. Peristiwa 13 Mei adalah mercu tanda kegagalan hubungan komunal negara ini. Banyak faktor mengapa terjadinya peristiwa 13 Mei dan antara faktor yang memicu tragedi ini ialah berikutan pengumuman Keputusan Pilihan Raya Umum PRU pada 10 Mei 1969. Peristiwa ini berlaku berikutan pengumuman Keputusan Pilihan Raya Umum pada 10 Mei 1969. Dr. Tan Chee Hoon dari Parti Gerakan telah menang besar di kawasan Batu Selangor. Beliau minta kebenaran polis untuk berarak meraihkan kemenangan parti tersebut di Selangor. Perarakan tersebut menyebabkan kesesakan jalan raya di sekitar Kuala Lumpur, perarakan hingga ke Jalan Campbell dan Jalan Hale dan menuju ke Kampung Baru. Sedangkan di Kampung Baru diduduki lebih 30,000 orang Melayu yang menjadi kubu UMNO berasa terancam dengan kemenangan pihak pembangkang. Peristiwa ini merupakan permulaan kesan domino yang akan berakhir dengan pahit sekali. Di Jinjang, Kepong, kematian seorang Cina akibat sakit tua diarak sepanjang jalan dengan kebenaran polis. Namun, perarakan kematian bertukar menjadi perarakan kemenangan pihak raya dengan menghina Melayu. Pada hari Selasa 13 Mei, Yoh Teh Chai, selaku Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia yang bertanding untuk gerakan memohon maaf di atas ketelanjuran ahli-ahlinya melakukan kebiadaban semasa perarakan. Yoh menang besar di kawasan Bukit Bintang, Kuala Lumpur, tetapi permohonan maaf sudah terlambat. Pergaduhan mula berlaku di setapak dalam pukul 6 petang apabila sekumpulan pemuda Cina telah menghalang beberapa orang Melayu yang dalam perjalanan ke Kampung Baru untuk menyertai perarakan UMNO dengan membaling botol kaca dan batu ke arah mereka. Orang Melayu mula bergerak dan menyerang orang Cina tersebut dengan bersenjatakan parang dan keris. Mereka membakar rumah-rumah kedai dan juga kereta di sekitar kawasan Kuala Lumpur. Ini telah menyebabkan pemuda-pemuda Cina telah bertindak mengepung panggung Odeon di Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Mereka menyiarkan iklan bahasa Cina menyuruh penonton dari kalangan Cina keluar dari panggung. Orang Melayu yang tidak boleh membaca iklan tersebut masuk ke pawagam seperti biasa. Kesannya, pemuda Cina tersebut menyerbu dan menyembelih orang Melayu di dalam pawagam tersebut. Hampir semua penonton di dalam panggung tersebut mati dalam keadaan mengerikan. Manakala di pasar pula, askar Melayu telah menembak orang Cina yang melanggar perintah berkurung dengan kereta perisai mereka. Di lebuh raya persekutuan pula, penduduk Melayu Kampung Kerinci telah membuang pasu di atas lebuh raya tersebut dan mengakibatkan kesesakan lalu lintas dan kemalangan.
kerajaan telah sedar bahawa antara akar isu ini timbul adalah kerana jurang ekonomi Melayu yang mendesak mereka untuk mengambil aksi drastik seperti berikut. Oleh itu, untuk merapatkan jurang ekonomi Melayu dan bukan Melayu, kerajaan telah menggubal dasar ekonomi baru. DEB dirancang sebagai satu program jangka panjang yang akan berjalan selama 20 tahun bermula dari tahun 1970 hingga tahun 1990. Rancangan-rancangan pembangunan di bawah dasar ekonomi baru dijalankan menerusi strategi serampang dua mata. Penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum. Langkah-langkah pencegahan telah diatur untuk mengekang suara perkauman kerana negara berbilang kaum ini sangat rapuh kesepakatan kaum. Antara usaha-usaha lain kerajaan untuk mengekalkan perpaduan antara kaum semenjak kejadian 13 Mei 1969 adalah penubuhan Jabatan Perpaduan Negara JPN pada tahun 1970 hasil daripada usaha Majlis Gerakan Negara Mageran. JPN ditubuhkan bagi membantu kerajaan menggerakkan dan membimbing rakyat ke arah perpaduan negara dengan lebih teratur dan teliti di samping mendraft satu ideologi yang kini dikenali sebagai rukun negara. Prinsip-prinsip rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan keresalaan telah diterapkan pada setiap warga negara dari usia yang muda bagi memupuk perpaduan yang lebih erat dalam kalangan rakyat Malaysia. Seterusnya, program kenegaraan seperti program latihan khidmat negara PLKN juga telah diperkenalkan oleh kerajaan pada tahun 2003. PLKN merupakan program yang telah menyediakan modul latihan selama 3 bulan meliputi modul fizikal, kenegaraan, pembinaan karakter dan khidmat komuniti dengan 85,000 hingga 95,000 pelatih setahun pada tempoh pelaksanaannya. Program ini bertujuan bagi pembinaan sahsiah diri, bermaklumatkan membina dan mengukuhkan semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda, memupuk perpaduan kaum serta integrasi nasional dan membentuk perwatakan positif menerusi nilai-nilai murni. Malah, program ini telah dimansuhkan pada tahun 2018 di bawah kerajaan yang dipimpin Pakatan Harapan atas sebab PLKN digunakan untuk indoktrinasi perkauman. Kerajaan juga telah memperkenalkan gagasan Satu Malaysia iaitu satu gagasan yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri ke-6 Najib Razak pada 2 April 2009. Intipati gagasan ini adalah idea satu bangsa tanpa mengira keperbagaian etnik, sub-etnik dan kebudayaan. Gagasan Satu Malaysia telah dimasukkan pada 16 Mei 2018 oleh kerajaan yang dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, sekaligus menghentikan penggunaan ucapan Salam Satu Malaysia dan digantikan dengan Assalamualaikum atau Salam Sejahtera tanpa pengkhususan penggunaan Satu Malaysia bagi mewakili satu bangsa tersebut. Usaha terkini kerajaan merupakan pengenalan dasar perpaduan negara pada tahun 2021 oleh Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Datuk Dr. Haji Muhyiddin bin Muhammad Yassin. Dasar perpaduan negara bertujuan mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional berteraskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara, membentuk identiti nasional dengan semangat jati diri, patriotik, prihatin, toleransi, saling menghormati dan bertanggungjawab, serta melahirkan rakyat Malaysia yang menghargai dan mengamalkan perpaduan. Namun demikian, usaha-usaha untuk memupuk dan mengekalkan perpaduan antara kaum tersebut masih boleh ditambah lagi. Dekan Kolej Undang-Undang, Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia Prof. Madya Dr. Ahmad Martada Mohamed telah bercadang supaya ahli politik berhenti memainkan sentimen perkauman dan menyentuh isu-isu sensitif yang boleh membangkitkan ketegangan dalam negara. Pada era teknologi masa kini, wujudnya segelintir individu yang memberi komen-komen melampau pada media sosial yang merupakan tindakan provokatif yang amat berbahaya kepada keharmonian negara. Maka, beliau juga berpendapat bahawa pihak kerajaan perlu mengambil tindakan tegas dan segera terhadap pihak yang membangkitkan sentimen perkauman dan menghina agama. Sementara itu,
Fellow Utama Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia, Prof. Datuk Dr. Teo Kok Siong juga berpendapat bahawa politik yang diamalkan mana-mana pihak di negara ini perlu memberi perhatian utama kepada soal perpaduan kaum yang harus dipertingkatkan di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Jika kita tidak bercermin dengan sejarah lalu, peristiwa 13 Mei akan berulang kembali.